Bismillahirrahmanirrahim. Sebenar Hari Raya Aidiladha hari ini, satu persoalan paling panas perlu untuk kita bahaskan. Siapakah Jufazli Syekh Ahmad? Seorang anak muda yang sangat-sangat berani terlibat dalam percaturan kuasa dan politik Malaysia. Sangat-sangat ditakuti oleh Atok, oleh Yidin, oleh pemimpin-pemimpin penyamun kaki sakau dalam Malaysia. Ini adalah isu yang paling panas, paling meletup saat ini. Kerana Jufazli Syekh Ahmad terus semakin berjaya menelanjangkan dan membogelkan serta memerangkap kumpulan pemimpin kaki sakau penyamun laknatullah geng Atok yang gagal menculik dan membunuh Jufazli Syekh Ahmad 4-5 hari yang lalu di Kuala Lumpur. Pertama, yang tidak kenal saya Jufazli bin Syekh Ahmad, merupakan warga negara Malaysia. Saya adalah graduan Master First Class, CGPA 3.97, kelulusan Master dalam bidang Sains Politik, keluaran daripada universiti terbaik Malaysia, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia. Selain itu, saya Jufazli Syekh Ahmad merupakan pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang sejarah yang merupakan penerima pingat emas daripada Persatuan Sejarah Malaysia. Juga, saya adalah penerima beasiswa tertinggi Kerajaan Malaysia di Putrajaya, iaitu beasiswa JPA, yang mana tidak semua rakyat Malaysia dapat pembiayaan beasiswa tertinggi ini. Hanya anak-anak muda yang cerdik, pandai dan genius layak untuk dapat beasiswa JPA, beasiswa tertinggi Kerajaan Persekutuan di Putrajaya. Dan anak muda yang dapat beasiswa JPA tersebut adalah Jufazli Syekh Ahmad. Saya juga diiktiraf sebagai pelajar cemerlang Malaysia, pelajar cemerlang di Sabah, kerana mendapat kelulusan CGPA sempurna 4.00 untuk peringkat pendidikan STPM beberapa tahun lalu dalam Malaysia. Jufazli Syekh Ahmad tersenarai sebagai top 6 pelajar cemerlang Sabah dan antara pelajar cemerlang Malaysia, membuat kejutan sebagai antara pelajar yang cerdik, pandai, genius dan cemerlang, gemilang serta terbilang, mendapat pencapaian akademik CGPA sempurna, iaitu CGPA 4.00. Dengan itu, rekod akademik dan pendidikan cemerlang Jufazli Syekh Ahmad ini sangat ditakuti dan digeruni oleh pemimpin-pemimpin perompak penyamun penyangak kaki sakau yang diketuai oleh Atok. Dengan kehebatan Jufazli Syekh Ahmad ini, anak muda ini telah berjaya memerangkap pemimpin-pemimpin perompak penyamun penyangak maha zalim, maha diktator dalam Malaysia sampai tumbang terguling-guling di Putrajaya atas kebijaksanaan otak dan akal Jufazli Syekh Ahmad. Dengan kecemerlangan akademik yang luar biasa ini, maka Jufazli Syekh Ahmad telah menterjemahkan kepandaian otaknya dalam percaturan kuasa dan politik Malaysia setelah dicabar oleh Perdana Menteri maha perompak, maha zalim, maha diktator, maha jahat
di Putrajaya sebelum ini. Tahukah anda semua Pak Cik Makcik Otok Arung? Saya Jufazli Syekh Ahmad pernah ditangkap berkali-kali setiap tahun secara zalim, secara diktator, walaupun saya tidak ada jenayah. 4 orang Perdana Menteri secara bergilir-gilir, secara berturut-turut, secara bergotong royong, berpakat-pakat menangkap saya dan memenjarakan saya secara politik sekalipun saya tidak ada jenayah. Akhirnya, atas izin kuasa Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, dengan tangkapan-tangkapan politik maha zalim, maha diktator itu akhirnya membawa kepada satu implikasi, satu kejutan dalam percaturan kuasa dunia. 4 orang Perdana Menteri yang sangat-sangat berkuasa di Putrajaya secara automatik tumbang dan hancur serta pupus di tangan Jufazli Syekh Ahmad di Putrajaya. Kalau anda semua perasan, rumah Jufazli Syekh Ahmad, anak muda ini, setiap tahun kena serbu secara politik tengah-tengah malam buta oleh atuk dan geng-geng anak murid penyamunnya dalam sejarah politik dunia. Jufazli Syekh Ahmad seringkali keluar dalam berita-berita dan akhbar-akhbar, ditangkap, digari dan didakwa dalam Mahkamah Malaysia secara politik. Walau bagaimanapun, atas izin kuasa Allah yang maha kuasa lagi maha hebat, saya Jufazli Syekh Ahmad masih survive, masih hidup bebas sambut Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Kurban hari ini. Kerana akhirnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan 4 orang Perdana Menteri yang maha zalim, maha diktator, maha perompak, maha penyamun itu, yang telah dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hancur, hilang kuasa, hilang pangkat dan tumbang terguling-guling secara mengejut di Putrajaya. Inilah salah satu keajaiban dan kehebatan Jufazli Syekh Ahmad yang sangat ditakuti oleh atuk dan konco-konco penyamunnya kaki sakau dalam percaturan politik dunia. Mereka pelik dan hairan kenapa Jufazli Syekh Ahmad sangat-sangat bernasib baik, sangat-sangat kebal, amat sukar untuk disumbat dalam penjara, amat sukar untuk diculik dan dibunuh, amat sukar untuk dikambing hitamkan dan diperangkap. Sebaliknya, saya telah berjaya membuktikan kepada 32 juta rakyat dan seluruh dunia. 4 orang Perdana Menteri perompak, maha zalim, maha diktator sebelum ini berkuasa di Putrajaya, menangkap saya, menyerbu rumah saya dan mengheret saya dalam mahkamah dengan wayang-wayang pendakwaan politik. Akhirnya mereka secara domino tumbang oleh Jufazli Syekh Ahmad atas izin bantuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pencapaian, kehebatan dan kejayaan Jufazli Syekh Ahmad sebagai rakyat biasa, sebagai orang muda yang paling ditakuti dan paling digeruni oleh atuk geng-geng penyamun kaki sakaunya bagi tahun 2023. Sebab itu, tidak hairanlah jika minggu lalu, baru-baru ini sebelum Hari Raya Kurban, Jufazli nyaris-nyaris diculik, dibunuh, dikambing hitamkan dan dikurung dalam satu bangunan di tengah-tengah Kuala Lumpur oleh anjing-anjing kurap atuk dan penculik-penculik upahan atuk dalam Malaysia. Sekali lagi, rancangan politik deep state untuk menculik, membunuh dan mengkambing hitamkan Jufazli Syekh Ahmad ini yang tidak ada jenayah gagal dan terus gagal. Saya berjaya menyelamatkan diri saya daripada insiden konspirasi penculikan politik yang sangat menjijikkan, yang sangat meloyakan disusun atur oleh kumpulan pemimpin kaki sakau penyamun laknatullah, geng atuk yang semakin takut dengan bayang-bayang Jufazli Syekh Ahmad terus mendominasi percaturan real politik Malaysia bagi tahun 2023. Kenapa atuk dan anak-anak murid penyamunnya termasuk Idin, Hadi Bawang takut dengan bayang-bayang
Jufazli Shie Ahmad. Status quo politik hari ini menunjukkan saya Jufazli Shie Ahmad menyokong penuh kerajaan Anwar Ibrahim di Putrajaya. Saya menyokong penuh Kerajaan Agung, Kerajaan UMNO BN Pakatan Harapan GPS GRS di Putrajaya. Atuk Yidin Hadi Bawang sangat-sangat marah, sakit hati. Saya tak sokong Parti Perikatan Parti Pembangkang untuk tahun 2023 kerana saya tidak mahu dipergunakan, diperalatkan oleh atuk. Dan saya tidak mahu menghuru-harakan kestabilan politik Malaysia yang semakin stabil di era pemerintahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka adalah amat sukar untuk atuk menang dalam percaturan kuasa ini jika saya Jufazli Shie Ahmad kekal menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk lebih lama menjadi Perdana Menteri yang paling powerful di Putrajaya. Atuk Yidin Hadi Bawang dan konco-konco kaki sakau penyamun, penyangat, pengkhianat, petualang laknatullah ini, mereka takut bersama 7 keturunan mereka disumbat ke dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh oleh Kerajaan Agung, oleh Kerajaan Anwar, oleh Kerajaan Rakyat bagi tahun 2023. Maka bagi atuk, bagi geng-geng kaki sakau penyamun laknatullah ini, jika Jufazli Shie Ahmad diculik, dibunuh atau dikambing hitamkan, maka mudahlah untuk mereka menumbangkan Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung dari pintu belakang Putrajaya. Tetapi sial maha sial, malang maha malang, Allah Subhanahu Wa Taala terus melindungi saya dan memberi bantuan rahmat kekuasaannya. Saya masih hidup bebas untuk menyambut Hari Raya Kurban hari ini. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala terus mengorbankan pemimpin-pemimpin perompak penyamun kaki sakau laknatullah yang maha zalim, maha diktator, maha jahat, hancur dan terus hancur di hadapan mata Jufazli Shie Ahmad. Pakcik makcik Oto Arum, saya mempunyai berpuluh-puluh juta followers dalam platform media sosial, beratus-ratus juta orang penonton, malah berbilion-bilion orang penonton di seluruh dunia. Dalam YouTube ini saya sudah berjaya mencapai 233,000 orang subscribers. Dan ini menyebabkan atuk penyamun bersama geng-geng kaki sakau Yidin Hadi Bawang tak senang tidur. Mereka risau jika saya terus menjilat, memuji dan menyokong dasar polisi Kerajaan Anwar, maka orang-orang muda pasti menyokong Kerajaan Pakatan Harapan, UMNO BN, GPS GRS untuk pilihan raya negeri yang bakal diadakan bulan Ogos ini. Oleh sebab itu, kuasa media sosial dan mulut berbisa Jufazli Shie Ahmad ini terbukti dari segi track record berjaya menggulingkan dan menumbangkan 4 orang Perdana Menteri perompak maha zalim di Putrajaya, termasuk Tun M, termasuk Muhyiddin, tumbang, hancur dan terperangkap kerana kehebatan dan kelicikan mulut berbisa Jufazli Shie Ahmad yang telah berjaya menumbangkan Tun M dan Muhyiddin secara bergilir-gilir di Putrajaya. Oleh itu, mereka tak puas hati, mereka nak balas dendam, want to take revenge, tetapi saya tetap tahu semua musuh-musuh politik saya pakcik makcik Oto Arum. Maka amat mudah untuk saya mematahkan setiap perangkap-perangkap politik yang dipasang oleh atuk, oleh Yidin, oleh Hadi Bawang yang cuba menghancurkan saya di dunia ini. Paling penting, ramai orang tanya siapakah di belakang saya? Siapa bayar duit kepada saya? Kenapa saya sangat berani? Siapakah saya sebenarnya? Pakcik makcik Oto Arum, atas nama Allah yang Maha Kuasa, saya adalah kingmaker baru politik Malaysia, saya adalah kingmaker baru politik dunia.
yang mana Perdana Menteri perompak, maha zalim, maha penyamu, maha penyangga, yang cuba menangkap saya secara zalim akan hancur secara automatik oleh rakyat, oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Putrajaya. Buktinya, anda boleh senaraikan nama semua Perdana Menteri yang sudah tumbang, hilang kuasa, hilang pangkat di Putrajaya selepas menangkap Jufazli Shah Ahmad secara zalim, secara diktator dalam Malaysia. Apapun, saya tetap berpegang kepada firman-firman Allah dalam Al-Quran. Suara rakyat adalah suara yang paling berbisa mengalahkan kekuasaan pemimpin maha zalim di dunia akhir zaman. Saya tetap beriman kepada Allah yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha tinggi, yang lagi maha besar, bahawa rakyat diberikan kelebihan oleh Allah untuk menyelamatkan watannya dan bangsanya. Maka Allah mewajibkan untuk kami berkata benar di hadapan pemimpin maha zalim, perompak, penyamun harta negara yang layak dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Tun, kepada Muhyiddin Hadi Bawang, kepada pemimpin-pemimpin perompak kaki sakau laknatullah, suka ataupun tidak, saya Jufazli Shah Ahmad akan tetap bersuara menggegarkan percaturan kuasa dunia ini bagi tahun 2023. Kebenaran demi kebenaran tetap akan dibongkarkan sekalipun Tun tak suka dengan kebenaran ini. Mulut berbisa rakyat ini tidak boleh ditutup, dan saya tidak mahu menyerah diri, tidak mahu menyerah kalah depan pemimpin iblis, pemimpin syaitan, pemimpin dajjal laknatullah. Di hari raya kurban ini, suara berbisa rakyat ini akan terus bergema dan didengar oleh seluruh dunia bahawa kami rakyat adalah kingmaker baru dalam politik Malaysia demi menyelamatkan agama, bangsa dan negara. Checkmate. Masuk perangkap 100 kali. Atok dan geng-geng kaki sakau laknatullah yang gagal sembelih Jufazli Shah Ahmad di hari raya kurban hari ini. Checkmate. Masuk perangkap 100 kali. Atok dan anak-anak murid penyamun beliau, termasuk Yidin, termasuk Perdana Menteri sebelum ini, yang hancur berkecai secara mengejut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana disembelih oleh Jufazli Shah Ahmad dalam percaturan kuasa dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin. Sekian. Terima kasih.